Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Siapa kat sini pernah sertai aktiviti kesukarelawanan? Volunteer work? Pernah cikgu. Tak pernah lagi? Okey. Pernah. Okey, cuba cerita sikit apa yang awak buat. It's feed the homeless. Oh, okey. Feed the homeless. Dekat mana tu? KL. Okey. Malam ke siang? Malam. Dengan UNICEF satu kali. Oh, okey. Sebenarnya kan, kalau awak pernah buat kerja-kerja sukarelawan ni, awak akan rasa, ya Allah, untungnya aku. Awak akan rasa, you akan feel that things. Ya Allah, untungnya aku kerana aku dapat hidup yang selesa. Kita tak nak hidup mewah pun, kita nak hidup yang selesa. Siapa lagi yang pernah buat selain Amber? Saya ingat dah lama dah pergi ni rumah anak yatim. Okey. Buat apa kat sana? Bagi makanan. Sebenarnya kerja sukarelawan ni kadang-kadang dia ada yang berpersatuan ataupun kita gerak sendiri as individu. Kadang-kadang kita tolong mak ayah kita, pakcik-pakcik kita kan. It depend. Tujuan kita ialah untuk membantu orang yang kurang berkemampuan dan kurang bernasib baik. Alright? First kali kita kena tahulah apa itu aktiviti sukarelawan yang kita boleh buat. Salah satu yang popular ialah rela. Saya ada baca satu artikel ni, dia berkaitan dengan aktiviti sukarelawan. So, dia punya objektifnya ialah mendapatkan penglibatan belia dalam aktiviti sukarelawan dalam tempoh 10 tahun. So, kajian yang dijalankan tersebut. Okey, kerja-kerja sukarelawan ni sebenarnya dia berkaitan dengan teori yang diinginkan untuk dipengaruhi oleh sikap, iaitu norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang diterima untuk membawa kepada norma yang khusus. Okey, maksudnya ialah benda tu awak memang tak ada rasa paksaan. Okey, awak nak buat disebabkan oleh 6 fungsi motivasi tu. 6 fungsi motivasi yang dia menyebabkan kita nak melakukan kerja-kerja sukarela tanpa dapat apa-apa pun pengiktirafan pun kita buat, tak ada dapat apa-apa imbuhan pun kita buat. Okey, yang pertama ialah nilai. Nilai tu dapat diukur dengan diri sendiri. So maksudnya ialah kamu memang dah ada nilai-nilai seperti nilai apa untuk kamu buat sukarelawan punya kerja? Kalau kejujuran. Okey, jujur ni mungkin boleh klasifikasikan dia sebagai jujur dalam melaksanakan tugas dia. Sama ada, okey, kalau katalah setiap orang kena dapat 1 apple, 2 roti, 2 air. Katakanlah macam tu. So awak kena jujur. Kalau benda tu tak cukup, jangan bagi dekat orang. Faham tak? Ada setengah orang, kalau benda tu tak cukup, dia akan ambil sambil lewat. Tak apa, bagi je. Yes, kita kena ada kejujuran. Okey. Syaznin cakap kita kena ada ikhlas. Memanglah betul kita kena ada ikhlas. Lagi? Yang ini sebenarnya paling simpati, empati. Simpati dengan empati ni bos kena ada. Kalau you tak ada, memang you akan rasa macam, alah, orang malah nak kerja. You akan rasa macam tu. You akan rasa macam, aku bagus. So what? Macam tu lah pendek katanya. Okay? So, lagi kena ada apa? Kena prihatin. Prihatin, yes. Okay, lagi? Kesanggupan. Kalau awak tak sanggup nak tolong mangsa banjir, awak pergi dekat Kedah pula. Awak pergi kat Pahang, sampai kat Pahang, alamak, nanti kasut aku kotor. Tak jadilah nak tolong. Aku tolong yang dekat sini je lah. Aku tak nak pergi tolong dekat sana. Kau tak sanggup. So maksudnya tak akan jadi kerja sukarelawan tu. Faham tak? So awak memang nak kena ada kesanggupan. Kesanggupan untuk meredah ataupun membuat perkara itu sama-sama. Alright? So itu yang memang kita perlu ada. Ada lagi tak nilai yang tertinggal? Saya nak petik Ustaz Abid dia. Saya nak petik dia. Sebab apa? Dia ada nilai kasih sayang kepada orang lain. Dia ada nilai kemanusiaan kepada orang lain. Manusiawi tu dia ada dalam diri dia. Kalau awak tak ada nilai kasih sayang kepada orang yang susah, memang awak akan hidup senang sendirian. Alright. So pertama ialah nilai. Sebab itulah bila awak ada nilai-nilai ni dalam diri awak, awak akan
rela untuk buat sesuatu perkara. Okey, yang kedua dalam fungsi model teori fungsional ni dia kata adanya pemahaman. Apa yang dimaksudkan dengan pemahaman? Sebelum awak nak buat aktiviti sukarelawan, adanya pemahaman, barulah kerja-kerja sukarelawan tu terjadi. Satu, pemahaman ni ialah dia faham tentang setiap orang ada tanggungjawab. Okey, dia faham tentang dia punya tugas dan tanggungjawab. Dia juga faham bahawa adanya kekangan untuk badan-badan kerajaan, aktivis-aktivis yang lain nak jumpa orang yang susah, nak bantu orang yang susah, mungkin tak cukup staf dan sebagainya. So dia faham situasi dan kekangan pihak lain. Faham tak? Okay, NGO dan GO lah. Okay, NGO dan GO ni memang adanya kekangan. Sebab kalau awak tahulah pasal kerja-kerja charity ke apa ni, kalau terutamanya kalau government organisation, GO, agensi kerajaan, dia boleh cari orang susah, tapi duit tu tak semuanya datang sampai ke orang susah. Macam tu. So memang dia faham adanya kekangan itu. Okey, lagi tadi tu yang satunya ialah empati itulah. Cikgu tulis Muslim lah sebab semua orang dekat dalam ni Islam kan. Okey. Okey, tanggungjawab seorang Muslim ialah kalau kita tahu kita ni orang Islam, kita akan sedaya upaya tolong orang tanpa mengharapkan apa-apa pun balasan. Sebab dia memang dah ada dekat dalam kita punya tu. Dia tentang kerja-kerja kebajikan. So kerja-kerja kebajikan ni semua ialah apa yang awak boleh buat untuk membahagikan pihak lain. Okey, yang seterusnya ialah sosial. Okey, sosial ni senang je. Sosial ni maksudnya ialah mungkin kat dalam kita punya community, pengaruh dalam kita punya community. Katakanlah awak punya taman nak buat, community awak nak buat. So takkanlah awak tak ikut. Awak akan ikutlah. Okey. So pengaruh daripada community. Yang kedua, sosial ni dia ialah pengaruh daripada persekitaran. Orang lain tak buat. Tapi awak nampak ada orang susah yang awak perlu bantu. Awak tak perlukan persetujuan community untuk nak buat. Tapi awak kalau rasa awak boleh buat, awak pergi je lah buat apa-apa pun yang awak nak buat. Okay? Pengaruh persekitaran. Yang seterusnya ialah untuk sosial ni ialah adanya pendedahan. Okay, adanya pendedahan tempat-tempat kat mana, dekat mana orang susah ada. Dekat KL ada satu pusat iaitu pusat rehab tu ialah dia macam pusat gelandangan. Yang ketiga, pusat transit gelandangan Jalan Pahang, pusat transit gelandangan Medan Tunku. Okay, so ada dua. Satu tu dekat pusat pembelajaran komuniti Chowkit Road. Okay, so saya nak tunjukkan bahawa ada orang yang kurang bernasib baik. Ada orang yang lagi-lagi lah dah musim PKP ni, lagilah mungkin ada orang lagi yang susah daripada apa kehidupannya sekarang. Kalau awak ada peluang untuk buat kerja sukarela, buatlah. Sebab awak akan tahu betapa beruntungnya kita yang duduk kat rumah tengok Netflix. Okey. Tu yang saya cakap, daripada segi kalau sosial ni apabila awak ada pendedahan bahawa memang awak tahu ada golongan yang memerlukan. Kalau awak tak tahu, awak tak buat. Okay. And then lagi satu untuk sosial ni mungkin kita boleh dapat dengan cara figura terkenal. Okay, mungkin ada Insta famous yang buat kerja-kerja charity. So biasanya dia akan mempengaruhi tindakan kita. Okay, and then next is kerjaya. Saya suka bincangkan yang kerjaya ni sebab kalau orang dah ada kerjaya, biasanya kita ada satu pendapatan yang memang stable each month. Okay, so bila kita dapat kerjaya, biasanya kalau kita dapat lebih daripada apa yang kita ada, kita akan support for charity. Okay, kita akan adanya satu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni ialah untuk give back. Macam Allah dah cakap, memang Allah kata bahawa kalau kau nak kaya, kau kena sedekah. Tak kisahlah kau nak sedekah apa pun. Terutamanya kalau awak nak kaya, awak sedekahlah tenaga. Kalau sedekah tenaga nanti dapat upah. Contoh macam mak awak kan, tolong awak sedekah tenaga, dapatlah awak upah. Okay. Okay, and then seterusnya dia kata peningkatan dan pembaikan. Ni alright, peningkatan daripada segi pembaikan. Macam kita tahu, kita nak tingkatkan kebaikan kita, and then bila kita rasa benda-benda ni ialah satu sunnah. Okay, and then kita nak memperbaiki diri. Sebab kalau kita tak buat kerja charity, kita tak tahu kesusahan orang. Kita tak tahu, kita selalu je cakap pakcik yang angkat sampah tu kan lambat lah hari ni apa semua. Kita tak tahu macam mana dia punya susah.
nak angkat sampah dengan bau busuk, dengan ada air-air tu lagi semua-semua tu kan. Oh my god. Macam tu lah kan. So kita tak tahu, tapi kita tahu apalah lambat ni hari ni, bla 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 like that lah. Okay. So bila kita down to the earth, orang kata kita turun ke tempat-tempat orang yang susah, kita akan dapat muhasabah diri kita. Kita akan dapat refleksi. Memperbaiki diri, refleksi lah. Alright, okay. And then pembaikan. Mungkin ada juga orang buat kerja sukarelawan sebab dia disuruh untuk buat. Okay. Pembaikan ni maksudnya daripada segi untuk meningkatkan sesuatu tahap. Contohlah, sebelum ni kita tak pernah buat gotong royong. Okay. So bila kita dah buat gotong royong tu, kita dengan jiran-jiran kita hubungannya lebih baik. Hubungannya lebih akrab. Macam tu. Okay. Okay. So, ini ialah antara 5 benda yang membuatkan kita buat tingkah laku sukarelawan tu tadi. Kita nak buat kerja-kerja sukarelawan. Faedah menyertai aktiviti kesukarelawanan. Okay. Basically, faedahnya saya dah bagi dah. Saya dah jawab dah semuanya dekat sini. Okay. So, kita nak buat ialah dia punya BCT. Ingat BCT tak? Takut dah lupa ni. Okay, kejap. Tick. Tema dia, okay, pengenalan dia tick. Okay, saya nak tengok. T-H-I-C-K. Okay. Ini satu benda yang baru. Tick ialah tajuk. Okay. H ialah huraian. Si contoh kan cikgu. Ni saya ambil daripada Jasmine. Jasmine tulis kat situ. Saya tulis je lah di situ. Isu semasa. Contoh kena. Kena soalan. Boleh tak tunjuk kat cikgu macam mana nak guna awak punya tick ni? Tak apalah, kita share sama-sama, kita belajar. Okay, ini tajuk dia. Faedah menyertai amalan kesukarelawanan. Okay. First macam introduce punya big topic macam kesukarelawan tu apa, macam aktiviti. Oh, okay. Can you give me an example? Oh, okay. So, maksudnya basically tajuk atau tema dia tu samalah macam binaan ayat juga. Awak kena bina satu ayat berkaitan dengan tema tu, betul? Betul. Okay. So kalau ini pokok pangkal dia ceritanya ialah kita kena bina satu ayat tentang kesukarelawan tu, betul? Okay. So macam Jasmine cakap kat cikgu kat sini ialah aktiviti kesukarelawanan merupakan aktiviti yang semakin dilupakan oleh anggota masyarakat. Sama je macam saya punya. Okay, huraian. Sebab orang sekarang ni dia kesedaran lah tentang betapa pentingnya kita sukarelawan ni. Okay, saya faham. So maksudnya sekarang ni belia dah kurang lah. Dia dah tak aktif dengan aktiviti sukarelawan ni sebab dia orang tiada kesedaran. Betul? Betul. Okay. So huraiannya hal ini disebabkan oleh, betul? Guna ayat tu lah kan? Okay, so yang ini awak cerita tentang sukarelawan. Yang ini awak cerita tentang sebab. Okey, isu semasa? Macam berita ke apa-apa ke? Contoh Contoh aktiviti sukarelawan apa, memberi ni. Okey, kehendak soalan sama jugalah. Okey. Sama je lah, dia lebih kurang je. Cumanya mungkin cikgu awak punya pendekatan tu berbeza dengan saya punya pendekatan. Okey, tak ada masalah. You can choose ataupun you boleh cuba yang mana-mana satu je. Yang penting awak pandai tulis. Tu je. Kalau tak pandai tulis, bagilah 80 tips sekalipun. Tak jadi juga. Okay, so kalau saya punya binaan ayat, saya akan buat apa tentang sukarelawan. Aktiviti sukarelawan tu apalah. Macam awak juga buat. Isu semasa saya akan kaitkan bahawa sekarang ni aktiviti sukarelawan dilihat semakin dipandang enteng. Ataupun, so sinonim sukarelawan tu maksudnya apa? Sukarelawan maksudnya ialah, so kalau saya ada tokoh, saya boleh kata tentang, okay, tokoh menurut Syed Hussein dan Yassin pada tahun 2000, menurut Syed Hussein dan Yassin, aktiviti sukarelawan merupakan kerja-kerja amal dan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang individu atau secara berkumpulan terhadap golongan yang memerlukan bantuan. So, lepas tu dia punya tanya, persoalannya apakah faedah sekiranya kita menyertai aktiviti kesukarelawan ini? Tak ada soal. Buat macam tu. Okay, nombor 3 cikgu tulis pakai pen lain. Okay, sinonim saya nak kena tengok maksud sukarelawan. Khidmat kepada golongan yang memerlukan. Okay, sebenarnya tokoh ni nanti awak selalu guna masa tingkatan 4-5. Tapi cikgu kenalkan je lah awak daripada sekarang biar awak tak
tak terkejut sangat nanti bila tahu tengah 4 dengan 5 kan. So, awak punya isi kalau kat sekolah macam mana? Imbaku. Bakuk sama je lah. Penutup, Kesimpulan, contoh dengan Terangan harap. cadangan, harapan. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.